Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Malam ini tajuk dia sangat nak kata istimewa, bukan istimewa. Saya bila saya baca tentang tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini, dia rasa takut. Kita rasa risau. Sebab kita akan melalui waktu ni yang namanya timbangan mizan. Tuan-tuan, malam ni kita dengar elok-elok macam mana hadis-hadis Nabi SAW menceritakan tentang suasana yang berlaku dalam keadaan satu tempat yang sangat menakutkan. Yang Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang tempat ni. 3 tempat yang Nabi SAW kata seorang tak ingat orang lain dah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya, ada tak Rasulullah tempat yang seorang itu takkan dia terlupa kepada ahli keluarga dia, dia langsung tak ingat ahli keluarga dia. Kata Nabi SAW 3 tempat. Yang pertamanya, waktu kitab amal turun. Tuan-tuan ingat waktu kitab amal turun ni, Allahumma salli ala Muhammad, ulama kata bukan pembentangan kitab amal lagi. Waktu turun kitab amal ni, dia turun di bawah arasy Allah ni macam burung. Dan waktu tu dia akan turun dengan tiga cara. Yang pertama, turun dia panggil ashabul yamin, turun tangan kanan. Yang kedua dia panggil ashabul shimal, turun tangan kiri.
Yang ketiga, dia turun daripada arah belakang. Jadi orang yang turun daripada tangan kanan ataupun turun daripada arah belakang, dia dipanggil orang celaka. Orang yang dapat suratan amal tangan kanan ni je yang untung. Dan tuan-tuan, Allah SWT yang ni, dia tak turun detail, dia tak cerita detail. Dia tak cerita tentang apakah maklumat dah tak. Dia ni dapat lulus atau tak lulus. Tu ulama sebut. Waktu ni kita boleh tahu dah, kita lulus. Ni belum bentang amal lagi. Ni baru turun, dia panggil satu, dia panggil kitab dia, Al-Kitab. Allah SWT. Dia turun dengan ada orang dapat tangan kanan, tangan kiri, ada orang dapat daripada arah belakang dia. Yang kedua, waktu mana yang menakutkan ini? Ulama sebut Nabi SAW sebut menakutkan sehingga dia tak boleh ingat ahli keluarga dia. Yang keduanya ialah pada waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, timbangan amal. Waktu timbang amal. Timbangan amal ni berlaku selepas pembentangan kitab amal. Pembentangan kitab amal yang kita akan baca satu demi satu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian baru dibentang kitab amal. Waktu yang ketiga yang menakutkan seorang itu sehingga dia tak ingat ahli keluarga dia ialah waktu melintas di tiang sirat. Sirat, kita dah bincang dari itu sikit. Saya sempat berkaitan dengan sirat, yang kita boleh faham tentang sirat. Tuan-tuan, malam ni kita nak bincang satu benda yang sangat penting, poin yang sangat penting, maklumat yang sangat penting, supaya kita dapat buat persediaan dan persiapan sebaiknya, dan supaya kita tak terlalai dan kita tak terleka. Sallallahu alaihi Muhammad, tentang keadaan dan waktu yang sangat dahsyat ni. Nama dia waktu amal-amal kita akan ditimbang, dan tajuk kita ialah timbangan mizan malam ni, insya-Allah. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Kak Nazatul Naina, Abang Bakar sekeluarga, Kak Nazatul Naina dan Abang Bakar sekeluarga yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Kita ramai-ramai keluarga Darul Faizin ya. Saya semak keluarga saya dekat sini, ada ibu saya, ada ayah saya, ada keluarga saya, isteri saya, dan saya semak keluarga saya dekat sini pun. Kami beramai-ramai hari ini, kita beramai-ramai mendoakan sallallahu alaihi Muhammad kesejahteraan dan kebaikan kepada Allahumma salli Kak Nazatul Naina dan Abang Bakar Pak Long Bikers, dikenali sebagai Pak Long Bikers keluarga, supaya Allah melimpahkan kebaikan, Allah melimpahkan kesejahteraan, kesejahteraan, Allah mengangkat, Allah jauhkan daripada musibah, bala bencana, wabak, penyakit dan sebagainya, yang ujian dan tuhmah yang tak mampu untuk ditanggung. Dan Allah SWT kebahagiaan yang kita doakan sehingga ke hari kiamat nanti dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kak Nazatul Naina yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan untuk Kak Nazatul Naina sekeluarga. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Timbangan amal ataupun timbangan mizan ini akan berlaku selepas daripada neraka dan syurga ditunjukkan. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa idzal jahim su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang dan apabila syurga didekatkan, setelah semua itu berlaku, maka tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya. Jadi kalau kita ikut susunan dia, Allahumma salli ala Khairul Ikmal Aziz, alhamdulillah saya sihat, Ustaz Ibik Leo Junior. Saya jemaat. Tuan-tuan Allah salli ala Jadi Allahumma salli. Jadi dalam ayat ni cerita apa? Kita hanya akan mengetahui apa yang kita lakukan di dunia dengan maksud pembentangan kita amal kita selepas neraka dan syurga itu sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan di hadapan kita. Demikian tercatat dalam surah At-Takwir ayat 12 hingga 14. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu Allahumma salli selepas daripada tu, maka Allah cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah cerita lagi. Allahumma salli ala sayyidina dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Selepas Allah jadikan neraka, Allah tarik neraka di depan kita dalam surah salli ala sayyidina Muhammad yang kita baca tadi takwir tadi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian leher neraka diperlihatkan di mahsyar. Leher neraka diperlihatkan di mahsyar. Allah sebut dalam Quran salli ala sayyidina Muhammad, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Surah Al-Fajr ayat 23, Allah berfirman,
serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat, yakni hendak berlaku baik. Dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Jadi, sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Allah tarik neraka. Dalam cerita, dalam riwayat cerita bagaimana 70,000 malaikat, kita cerita dah pada pertemuan kita yang lepas. Kemudian Nabi SAW sebut, yu'ta bi jahannam yawma idzillah sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurru naha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu Jahannam ditarik dengan 70,000 tali kendali, dan pada setiap tali kendali itu terdapat 70,000 malaikat yang menariknya. Kemudian muncul leher-leher daripada neraka. Ni saya nak baca sekuens ni tuan-tuan, sekuens dia. Jadi sebelum nak mai kepada timbang mizan ni, apa introduction yang Allah tunjuk kat kita sebelum nak bincang, nak timbang amal-amal, nak tunjuk segala amal-amal yang kita buat. Allah tunjuk neraka dulu. Allah tunjuk apakah siksaan yang kamu akan kena kalau kamu tak lepas satgi bahagian tempat nak ditimbang segala amal-amal kita tu. Allah tunjuk neraka dulu, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, sebelum nak ditimbang amal kita, muncul pula leher-leher daripada neraka. Muncul leher-leher daripada neraka. Dalam neraka itu akan keluar semacam leher yang pandai bercakap. Sallallahu alaihi wasallam. Leher itu mencari-cari manusia sombong, manusia-manusia musyrik, dan orang-orang pembunuh yang telah melakukan pembunuhan tanpa alasan yang hak. Mereka dicari lalu langsung dilemparkan ke dalam neraka. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, akan keluar daripada neraka berupa leher yang pandai bercakap, dan leher itu berkata, hari ini aku diutus kepada setiap orang yang kepada 3 orang, kepada setiap penguasa yang berbuat zalim, kepada setiap orang yang menjadikan sembahan selain daripada Allah, dan pada setiap yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Maka leher itu menggulung mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, keluar leher daripada neraka. Tuan-tuan boleh bayang keadaan yang takut pada waktu tu. Bila neraka ditegakkan di depan kita, leher hitam, tuan-tuan, tegak hitam. Neraka ni hitam, sallallahu alaihi wasallam. Allah bakar 1000 tahun neraka ni sehingga menjadi kemerah-merahan. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga menjadi keputih-putihan. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga hitam. Neraka tu hitam sehitam-hitam. Kalau gelap, kalau api neraka ni bukan menerangkan. Api neraka ni dia tak mencerahkan, dia tak menerangkan. Api neraka ni hitam gelap. Tuan-tuan, semua orang yang duduk dekat dalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, neraka ni tuan-tuan, dia tak mampu untuk tengok tapak tangan di depan mata dia. Lalu tuan-tuan, subhanallah, keluar leher yang tinggi. Ada mata dia dapat melihat sejauh 300 tahun perjalanan. Bunyi ngauman neraka tu dapat didengar sejauh 300 tahun perjalanan. Kita yang bila nampak neraka tegak depan kita, Allah cerita, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu melihat manusia semua jatuh melutut. Jatuh ketakutan, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang waktu kita duduk di padang mahsyar ni, tuan-tuan, keadaannya sangat gelap. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza syamsu kuwirat. Sallallahu alaihi wasallam, Allah cerita, apabila matahari itu dipadamkan oleh Allah. Waktu itu gelap segelap-gelapnya. Hanya cahaya-cahaya orang mukmin. Allah bagi cahaya-cahaya tertentu kepada orang mukmin pada waktu itu. Tapi keadaannya sangat gelap, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu keluar ni binatang-binatang. Ada binatang-binatang semua pekat-pekat lalu. Binatang buas, Allah cerita dalam Al-Quran. Singa lalu tepi kita, sallallahu alaihi wasallam. Gajah lalu tepi kita, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Untuk hari itu tuan nak tengok semua para malaikat, tuan tengok para nabi, semua ketakutan, sehingga binatang-binatang buas lalu di tepi kita dah tak heran, dan masing-masing menundukkan kepala. Bukan cerita kita ni, manusia ni, binatang-binatang buas yang tak ada masalah dengan Allah, lalu berjalan di tepi-tepi kita, Allah cerita, menundukkan kepala, tak berani nak angkat kepala dia sebab ketakutan. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan kita ketakutan? Kalau binatang macam tu keadaan dia, macam mana keadaan kita? Allah cerita, bila neraka tegak saja, tuan-tuan, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu dah tak mampu berdiri dah. Lutut kamu dah lembut dah. Kamu dah ketakutan. Kamu akan jatuh melutut, kata Allah dalam Al-Quran.
Lalu tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, keluar pula leher-leher daripada neraka ni, ya Allah. Dia ambil orang sebelah kita, dia tarik, dia lempar seorang masuk dalam neraka. So dia lempar lagi, dia ambil sebelah, lempar dalam neraka. Kita ni tuan-tuan tak berani angkat kepala, takut, subhanallah. Takut yang ditarik itu adalah daripada kita. Kita sendiri tak ada jaminan keselamatan. Tuan-tuan, pada ketika tersebut, Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan, ya Allah, ketakutan yang teramat sangat. Dalam keadaan itu tiba-tiba tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu As-Sudak berkata, apabila neraka itu melihat mereka daripada tempat yang jauh. Neraka ni tengok tuan, mata dia tengok mata neraka tu. Perhati je kita, perhati je kita. Tuan-tuan, saya sebut ni sebab saya nak bagi kita rasa apa yang berlaku sebelum mizan itu ditimbang. Kita ni kalau kita tak nampak benda-benda ni, mungkin kita tak berasa sangat, tahu tak? Sekejap lagi kita akan dihisap. Sekejap lagi kita akan dihakimi. Dan kalaulah penghakiman itu tidak sallallahu alaihi wasallam menyebelahi kita, maka azab yang kita nampak tadi itu yang kita akan memasukinya. Allahumma salli ala tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Neraka ada mata dia. Mata dia dalam kitab ni cerita, Allahumma salli ala Muhammad, dapat melihat mereka daripada tempat yang sangat jauh. Yang ni dari jarak perjalanan 600 tahun. Saya sebut 300 tahun ni kan? Pembetulan 600 tahun. 600 tahun. Mata neraka tu melihat sejauh 600 tahun perjalanan. Tuan-tuan boleh bayang betapa besarnya, betapa tingginya. Dan subhanallah, mereka mendengar ke bunyi ngeraman neraka tu. Suara nyalaan dia, letupan dia tu, subhanallah. Waktu ditarik mai depan kita, ni letupan bunga api yang keluar daripada neraka tu, Ibnu Abbas cerita sebesar apa tuan-tuan? Allahumma salli, sebesar kota, sebesar istana, letusan dia tu. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kerana mereka marah dan benci kepada orang musyrik yang mempertuhankan selain daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Selepas daripada itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah timbangan mizan dibawa mai di depan kita. Barulah timbangan mizan dibawa depan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Anbiya ayat ke-47, tuan-tuan boleh rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadha'al muwazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafs syai'a. Fala tudlamu nafsun syai'a. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sadaqallahul azim. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana keadaan timbang mizan? Wallahu a'lam. Nanti tuan-tuan tengok sendiri. Salli ala sayyidina Muhammad. Masing-masing ada timbangan dia kan? Kalau nak timbang emas, dia ada dia punya timbangan dia. Nak timbang ikan, dia ada timbangan dia. Ada berat dia, kilogram, kilo sebagainya. Nak timbang yang besar kita tengok sekarang ni, agak-agak apa dia, timbang JPJ kot. JPJ timbang lori tu berat, yang paling besar. Tapi Allahumma salli ala tuan-tuan, salah satu daripada timbangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang tuan-tuan akan tengok nanti di yaumul qiyamah, namanya mizan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mizan punya dua piring. Ada dua piring. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr mengatakan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki daripada umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Allah menyebarkan kepada 99 catatan. Dan setiap satu catatan itu adalah sepanjang mata memandang.
Tuan, dalam hadis ni cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama dia suratan. Dia panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni nama kitab. Yang ni nama suhuf. Mushaf, suhuf. Setiap daripada mushaf tu, setiap daripada lembaran-lembaran yang akan kita tengok nanti ni, tu sejauh mata mandang. Apa yang akan kita tengok nanti ialah apa yang kita buat dulu waktu kita hidup di dunia. Yang tadi kita cerita dah, dia turun kitab amal kan, kitab amal yang macam turun macam burung tu. Yang tu dia keluar satu sijil. Satu sijil. Cerita kita lulus atau tak lulus, kanan, kiri, belakang. Waktu tu orang yang dapat, kita tuan-tuan tak tahu nak dapat kiri ke, nak dapat kanan ke. Saya tak tahu tuan, jangan overconfident insya-Allah kot Ustaz selama duk ikut kuliah ni. Kan duk ikut kuliah Salih Muhammad apa ni online lah ni. Lepas Ustaz Jafri, lepas tu Syekh, lepas Syekh ni apa ni Ustaz apa ni Tokku Pasir Gudang, lepas tu Ustaz Jumat susun jadual dia satu hari semenjak PKP ni. InsyaAllah kot suratan amal tangan kanan lah kot. Dia kata Allah, tuan-tuan tak tahulah tuan-tuan, kita tak tahulah. Keadaan tu sangat menakutkan kata Nabi SAW sehingga kan dia tak akan senang duduk dan dia tak ingat siapa-siapa pun selagi kita amal dia tak turun sebelah kanan. Macam mana nak turun sebelah kanan tuan-tuan? Macam mana agaknya? Dengan kita berapa tahun kita tenggelam dengan maksiat. Tuan-tuan berapa lama tuan-tuan baru duduk dekat-dekat dengan kebaikan? Dalam keadaan kita duduk belajar buat baik ni pun kita masih melakukan kemaksiatan. Kita buat baik, kita selit maksiat. Kita buat baik, kita selit maksiat. Itu yang menakutkan kita tu. Mai yang kedua, bagi suratan amal pula. Bentang pula suratan amal. Sultan. Allah cerita dalam Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Sallallahu Muhammad. Ni tuan-tuan, buka surah Al-Kahfi. Buka surah Al-Kahfi ayat ke-49. Tengok Allah cerita apa. Buka surah Al-Kahfi ayat 49. Apabila dibentangkan kita amal, kamu melihat manusia sallallahu alaihi Muhammad, ya, manusia yang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Lalu mereka berkata apa? Aduh, celakalah kami hari ni. Kita apa pula ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Celakalah kami pada hari ni. Kita apa ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Melainkan semuanya tercatat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mereka akan dapati semua yang mereka kerjakan dulu tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun daripada kalangan kamu. Ibnu Abbas kata apa tuan-tuan? Sekecil-kecil benda yang tertulis itu ialah apa? Senyum dia kepada orang lain. Senyum. Jumpa orang senyum. Yang tu pun tulis. Sebesar-besar boleh jadi ketawa dia. Tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu kitab kita dibentang ni, Allahumma salli ala, Allah tanya dekat kita, salli ala Sayyidina Muhammad, ada tak benda yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kamu buat dulu waktu hidup di dunia ni yang malaikat aku buat zalim dekat kamu? Ada tak? Dia tak tulis apa yang kamu buat. Kamu buat baik, dia tulis. Ada tak? La ya Rabbi ta'ala. Ada tak benda yang kamu, Allahumma salli ala, kamu tak buat tapi malaikat aku saja tulis? Ada tak? Tak ada. Tuan-tuan ingatlah, waktu tu sekecil-kecil benda tu, sekecil-kecil benda yang kita rasa macam tak ada apa-apa kat dunia. Tuan-tuan, Allah tanya, ada alasan tak kamu hari ni? Ada alasan tak? Kau dulu kan banyak alasan. Ada alasan tak? La ya Rabbi, tak ada. Tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang menakutkan saya, Allah cerita, Nabi SAW cerita, bila kita dah nampak macam okey dah, cantik dah, catatan amal kita tu cantik dah, comel dah, tahu malaikat mai kata apa?
Hadal kitab inda fulan bin fulan. Kitab ni milik fulan bin fulan ni. Ni. Siapa yang nak tuntut apa-apa daripada dia? Tuan-tuan, Nabi SAW cerita bila malaikat sebut, siapa yang nak tuntut apa daripada dia ni? Tuan-tuan, kata Nabi, sekumpulan orang bangun untuk tuntut daripada dia. Punya ramai manusia yang bangun untuk tuntut pada dia waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang dia kenal, yang dia tak kenal pun ada. Yang ni siapa? Tak kenal. Ya Allah, ya Allah. Dulu dia pernah lalu di tepi saya dan dia masamkan muka dengan saya. Dia tak senyum dengan saya, ya Allah. Saya nak tuntut pada hari ni. Pasal apa dia tak senyum kat saya? Ya Allah. Itu pun dia tuntut. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak? Berapa banyak tu jiran sebelah rumah kita yang nak tuntut dengan kita. Saya, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni ulang alik ke masjid, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak tutup aurat. Dia tak pernah ajak saya ke masjid, ya Allah. Ya Allah, dia tak pernah nasihat dekat saya. Salli ala tuan-tuan. Mai pula orang ni pula, ya Allah, dia pernah sebut tentang saya, ya Allah. Yang tak betul tentang saya. Kata, dia ni siapa ni tak kenal. Allah ingat tak tu gambar tiap hari duk hantar. Saya tak sebut, buat stiker buh muka saya. Kata saya sebut macam tu. Saya tak sebut macam tu. Ya Allah, dia telah fitnah saya. Tuan-tuan tengok, ya Allah. Sampai ke tahap waktu tu, tuan-tuan boleh bayang tak? Habis pahala kita diserahkan kepada orang ni. Habis pahala. Sampai habis pahala, malaikat kata, ya Allah, dah habis pahala dia, ya Allah. Habis pahala dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, sallallahu alaihi wasallam, ambil dosa-dosa orang tu pula bagi dekat dia. Yang ni yang menakutkan saya, tuan-tuan. Kita duk rasa macam kita ni ada bekal sikit-sikit. Saya takut bekal-bekal kita tu habis bagi kat orang, ya tuan-tuan. Hari ni mengumpat siapa? Hari ni bercakap pasal siapa? Hari ni ada share tentang siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Hari ni ada dah buat zalim kat orang. Hari ni ada letak stiker-stiker gambar-gambar orang tu, sallallahu alaihi wasallam, yang kita pergi potong, yang kita pergi buh perkataan-perkataan yang bukan dia kata, yang kita tak tahu dia kata ataupun tidak. Hari ni ada tak memperleceh-lecehkan siapa-siapa yang kita momok-momokkan muka dia, kita main-mainkan muka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hari ni saja entah berapa orang yang nak main tuntut kat kita nanti di akhirat. Habis pahala, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Hati-hatilah, hati-hatilah. Jaga-jaga. Jangan duk buat benda-benda yang sekali kita menyesal je kat akhirat. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah cerita. Jadi bila dibentangkan kita amal ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi semua orang, Allahumma salli ala Muhammad, tuan, ketakutan waktu tu. Nampak salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, semua yang dia buat waktu hidup di dunia. Semua. Saya tak reti nak gambar keadaan. Macam mana saya sendiri akan baca kitab-kitab amal saya. Tuan-tuan akan baca kitab amal tuan-tuan. Sejak bila ni? Semenjak tuan-tuan balik. Tuan-tuan cuba pejam mata. Tuan-tuan bayangkan waktu hari kita balik dulu. Tuan-tuan, berapa lama kita tak tutup aurat dengan sempurna? Berapa lama? Waktu tuan-tuan balik umur 11 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berapa helai rambut tuan-tuan yang tuan-tuan tunjuk? Puan-puan muslimat yang tunjuk rambut pada orang. Berapa lama yang muslimat pakai tudung sempurna? Setiap helai rambut tu ada soal jawab dia. 10 tahun. Kalau tuan-tuan balik umur 11 tahun, tuan-tuan pakai tudung umur 21. Berapa helai rambut yang akan dipersoalkan nanti di akhirat? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa lama yang kita tak solat? Berapa lama yang kita tak puasa dengan sempurna? Tuan-tuan, ada dengan kita yang mula berubah waktu umur berapa? 40 tahun. Selama 30 tahun dalam catatan amal kita yang Allah mencatat setiap saat, sekecil-kecil benda. Hari ni daripada subuh sampai ke maghrib ni, tuan-tuan, agak berapa lebar catatan amal kita agak? Berapa panjang catatan amal daripada subuh tadi sampai ni, sampai maghrib ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, perjalanan kita setiap minit, setiap ringgit yang kita belanjakan, daripada mana dapat, daripada mana kita belanjakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan siapa kita berjumpa, apa perkataan yang kita cakap,
Solat Jumaat, memek muka kita kepada manusia. Berapa ramai yang kita berselisih dalam perjalanan kita tadi. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak ni? Yang ni saja ni, berapa helai catatan amal yang akan kita baca. Satu. Sedetail-detailnya. Allah Rabbi. Tu baca, kalau lepas-lepas balik tu, Allah dosa. Lepas tu ada satu baik sikit satu. Lepas tu dosa. Waktu tu manalah nak cerita tuan-tuan, bukan cerita sembahyang sunat, sembahyang fardu pun tak buat. Jangan cerita sedekah, apa pun tak ada tuan-tuan. Salat ala Muhammad. Ya Allah Rabbi. Ni dalam masuk 40 tahun, 50 tahun ni, baru dah ada baik-baik sikit, ada nampak baik-baik sikit. Tu riak, celah-celah tu ada riak pula. Celah-celah tu ada takabur pula. Celah-celah tu ada fitnah orang pula. Celah tu ada mengumpat orang pula. Astaghfirullahaladzim. Macam mana tuan? Salat Muhammad. Macam mana nak ni? Macam mana nak berhadapan dengan suratan amal kita nanti di yaumul qiyamah? Agak-agak. Kita tahu apa kita buat kan? Kita tahu. Orang lain tak tahu apa kita buat. Orang tengok kita elok soleh je. Orang tengok kita, Allah, nampak ahli syurga dah tu, nampak ahli syurga dah. Kita tahu apa kita buat tuan. Waktu dibentang tu, waktu kita baca, kita amal gitu, kita tahu, kita sendiri confirm, ya yang ni saya buat, ya yang ni saya buat. Nak lari mana tuan? Kita tak tahu. Tiba-tiba dalam keadaan tu, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Allah tanya. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau akan membantah sesuatu daripadanya? Apakah para pencatatku telah berbuat inayah kepada kamu? Lah kita jawab, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Nak kata apa benda kita buat? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah tanya lagi. Allah nak bincang lagi. Punya sayang Allah ni. Allah kata apa? Kamu punya alasan dah hari ni? Kok lah ada alasan. Kok lupa ke? Allah tahu lah tuan-tuan. Allah tanya. Allah tahu apa kita buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah kata, ada alasan tak apa hari ni? Ada alasan tak? Ataupun ada tak satu kebaikan? Tidak, wahai Tuhanku. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Ada sikit-sikit tadi, dah pekat tuntut, habis dah. Habis, Sayyid Muhammad. Antara orang terawal yang mai tuntut kita ke akhirat siapa? Anak isteri kita mai tuntut awal sekali. Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad. Ya Allah, ni ayah aku ni, ya Allah. Dia ni lah dulu. Tak biar aku dalam keadaan aku ni jahil, aku tak solat, aku tak ibadat. Ayah aku ni lah, ya Allah. Pahala. Mai isteri dia pula, ya Allah ni lah, Sayyid Muhammad. Suami aku ni lah ni. Hari ni kami kena masuk neraka pasal apa ni? Ni, tu lelaki tu. Tu suami kamu. Ya, dia tu lah menyebabkan kami masuk neraka hari ni. Kalau patut kami masuk neraka, dia tu paling awal kali masuk neraka. Isteri berhujah dengan Allah. Pahala dekat anak isteri habis dah tuan-tuan. Cerita orang lain lagi ramai. Na'udzubillah min dzalik. Ikutlah tuan-tuan Allah. Ikut. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Lelaki tu kata apa? Tak ada apa dah. Habis. Nampak neraka dah dia. Nampak neraka dah. Lalu Allah kata apa? Salli ala Muhammad. Allah kata apa? Ya, engkau ada satu kebaikan di sisi kami. Ada ya Allah, ada. Ada satu je. Salli ala Muhammad. Kan tadi dah bentang dah kita amal, dia tengok habis tak ada apa dah. Dia baca sikit. Orang tu tuntut habis. Tak ada apa dah. Tak ada apa. Ada apa lagi? Tak ada apa ya Allah. Ada satu lagi. Satu. Ya, satu. Lalu Salli Muhammad, dan maka tidak ada inayah atas dirimu hari ini. Lalu dikeluarkan satu kad. Nabi SAW. Satu kad, Salli Muhammad. Satu kertas, satu keping kertas yang tercatat di atas dia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah kata, datangkanlah dia. Lelaki itu pun berkata, wahai Allah, buku apakah ini? Daftar catatan apakah ini? Allah kata, sesungguhnya engkau tidak akan diinayah. Lalu Rasulullah pun melanjutkan sabdanya. Lalu diletakkan sekeping kertas itu di atas piring timbangan. Dan kad itu, Sallallahu Alaihi Muhammad,
Tadi dia ambil catatan amal tadi ni, amal-amal yang dilakukan itu diletak di atas piring timbangan. Nampaknya tuan-tuan sekalian dah tak ada kebaikan dah. Nampak sebelah dah. Nampaknya turun belah neraka tempatnya. Lalu dia ambil satu kad tadi, satu kad yang tercatat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, diletakkan di atas piring timbangan yang lain, maka melesetlah daftar catatan yang tadi ni, dan beratlah kad itu. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang melebihi daripada berat timbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Abu Ad-Dunya dalam hadis riwayatkan oleh Az-Zuhri dan Ibnu Luhai'ah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok lagi kisah-kisah berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, catatan amal. Waktu timbang mizan ini merupakan salah satu daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, momen ataupun waktu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat menakutkan. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Al-Hasan, dia mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan ingat keluargamu pada hari kiamat?" Sayyidina Aisyah bertanya ni mungkin dalam keadaan dia risau kot Nabi SAW tak ingat kat dia. Lalu kata Sayyidina Aisyah, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adapun pada 3 tempat tidak. Pada 3 tempat ni seorang dia tak akan ingat pada hari keluarga dia. Walaupun tuan-tuan, kita di akhirat kita ingat, di keluarga kita ingatlah. Tuan-tuan nak bangkit dengan keluarga tuan-tuan. Nak bangkit dengan suami kita, nak bangkit dengan isteri kita, nak bangkit dengan mak ayah kita. Nak bangkit dengan ahli keluarga kita kan, anak-anak kita. Tuan-tuan nak kata. Saya ingat waktu ayah ayah saya duduk sakit waktu tu. Salih ala sayyidina tuan. Salih ala sayyidina Muhammad. Ayah saya di imam. Ayah saya di imam kat kampung. Salih ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila dia start sakit, dia kena kanser. Kanser lymphoma. Pasal kanser lymphoma. Naik satu biji kat sini. Lepas tu cicak-cicak tengok. Salih ala sayyidina Muhammad ada, rupanya ada sel kanser. Waktu tu dia macam down. Dia down. Mungkin sakit, dia lemah. Salih ala sayyidina Muhammad. Bila dia duduk biasa jadi imam, tiba-tiba kita jadi imam, dia duduk di belakang, kita rasa macam pelik. Waktu kita jadi imam, saya menangis sekali tuan-tuan waktu tu. Salih ala sayyidina Muhammad. Bila saya Allahumma salli ala Muhammad ajak dia untuk sembahyang, Salih ala sayyidina Muhammad, waktu dia duduk di atas katil dia, di hujung-hujung usia dia, waktu dia dah hampir meninggal. Ayah bangun ya. Waktu tu kuman dah masuk ke otak dia, dia tak boleh naik, dia tak boleh ingat. Dia buat satu masa lagi, dia buat balik. Dia ambil wuduk, dia basuh tangan, sekali dia basuh tangan lagi. Dia macam tu, dia tak boleh ingat. Waktu tu saya ajak dia baca Fatihah. Ayah ikut saya baca Fatihah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah, saya menangis tak, Allah saya hantar. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan, waktu tu doa kita apa ni? Doa kita nanti harap bila ada ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita harap nanti kita akan bangkit di yaumul qiyamah, bangkit sekali. Semua duduk sekelompok macam tu. Salih ala Muhammad tu, jumpa balik ayah, jumpa balik mak, jumpa balik nenek, jumpa balik isteri, jumpa balik suami, jumpa balik semua sekali. Kita harap macam tu. Tuan-tuan nak macam tu? Boleh? Tapi saya takut apa? Saya takut anak-anak kita cari kita bukan sebab nak selamat kita, tapi cari nak tuntut dengan kita. Itu yang kita takut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab Allah sebut dalam Quran keadaan dia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sallallahu alaihi wasallam. Pada hari seorang itu, saudara dia akan lari daripada saudara dia. Abang kita akan lari daripada adik dia. Abang ni, nampak abang daripada jauh. Abang, adik ni.
Adik lari, tak mau jumpa dengan abang. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa ummihi wa abih. Bukan cerita sallallahu alaihi Muhammad adik-beradik, bukan cerita kawan-kawan. Wa ummihi, mak. Wa abih, bapa. Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, kita mungkin boleh nampak mak kita di sebelah sana duduk berjalan, kita lari menyusup, tak mau jumpa mak kita. Atau mak kita tuan-tuan nampak kita baju, mak kita menyusup, dia tak mau bertemu dengan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli wa sahibatihi wa banih. Sahabat-sahabat dan juga anak-anak pekat-pekat lari. Pasal apa yang lari tuan-tuan? Hari itu hari tuntut menuntut. Tapi Nabi SAW cerita juga ada anak-anak yang pegang tangan dia, pegang tangan ayah dia nak bawa masuk syurga. Ada anak-anak yang, ayah pegang baju saya, ayah pegang baju saya, ayah. Kita ingat kita bangkit di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Bertelanjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak berpakaian, tidak berkasut, tidak berkhitan, kata Nabi SAW. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana kami nak bangkit? Dan Nabi SAW sambung, Nabi kata, bangun dalam keadaan kamu terlalu lapar dan terlalu dahaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu ada tak sahabat tanya Rasulullah, macam mana keadaan kami nak bangun dalam keadaan kami kenyang? Macam mana kami takut ni bangun keadaan lapar sangat. Macam mana keadaan kami nak dahaga sangat? Macam mana kami nak bangun dalam keadaan kami ada makanan, ya Rasulullah? Nabi kata apa? Siapa bagi makan kepada orang waktu hidup dunia, maka Allah akan bagi makanan kepada di akhirat daripada makanan syurga. Siapa yang bagi minum kepada orang yang dahaga waktu hidup dunia, Allah akan bagi dia minuman daripada minuman syurga. Siapa yang bagi pakaian kepada orang-orang yang yang tidak ada pakaian waktu hidup di dunia, Allah akan bagi kepada pakaian daripada pakaian syurga. Maka tuan-tuan, ada anak yang Nabi SAW cerita, sallallahu alaihi wasallam, dia suruh ayah dia pegang bajuku ayah. Dia nak bawa ayah dia masuk syurga, sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kat depan pintu nak masuk syurga, malaikat tahan. Dia kata, ni pasal ni nak pergi mana ni? Ni siapa ni? Dia kata, ini ayahku, aku nak bawa dia masuk syurga. Malaikat kata, dia belum selesai urusan dia. Tapi saya nak cerita apa? Nak cerita bahawa Allahumma salli alaihi di sana ada anak-anak yang berusaha untuk menyelamatkan ibu ayah dia. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi kita nak kena ada anak-anak yang macam tu. Nak kena ada macam tu. Tapi ada tiga tempat yang seorang dia tak boleh nak ingat. Dia tak mampu untuk ingat ahli keluarga dia. Waktu mana? Kata Nabi SAW. Yang pertama, Alkitab. Yang ni waktu kitab turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, waktu mana? Allahumma salli ala Muhammad. Waktu timbangan. Yang ni waktu timbangan mizan ni. Dan yang ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, as-sirat. Waktu melintas titian sirat. Dalam riwayat yang lain, Al-Hasan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Sayyidina Aisyah satu hari dia menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang membuat kamu menangis, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, aku teringat neraka, maka aku pun menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang-orang di sana nanti akan mengingati keluarga mereka? Rasulullah SAW bersabda, adapun di tiga tempat, maka tidaklah seorang pun akan ingat kepada seseorang, iaitu ketika diletakkan timbangan sampai dia mengetahui apakah timbangannya itu berat ataupun ringan. Bab pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman, dikatakan, ambillah, bacalah kitabku ini. Al-Haqqah ayat 19. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Yang kedua, waktu lembaran-lembaran bertebangan sehingga seorang itu tahu di manakah kitabnya akan jatuh. Adakah di tangan kanannya atau di tangan kirinya atau bahkan di belakang punggungnya. Kemudian yang ketiga, ketika diletakkan sirat di atas jembatan Jahannam. Tiga tempat ni seorang tak akan ingat ahli keluarga dia, bahkan tak ingat siapa-siapa pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi kisah tentang mizan. Sambung lagi. Syu'bah meriwayatkan. Saya bila saya duduk sebelum kuliah saya duduk review lah, saya duduk tengok salat simak tuan. Antara part yang menakutkan bila kita membaca ni tuan, ataupun kita dengar guru-guru duk cerita ni, part mizan ni lah. Part pembentangan kitab amal dan part mizan.
tempat penentuan. Bahagian penentuan. Syu'bah meriwayatkan daripada Abdullah Ibn Mas'ud bahawa dia berkata, Orang-orang datang ke tempat penimbangan amal dengan tergesa-gesa dan berdesak-desakan. Waktu nak timbang tu, manusia pi ke tempat tu dalam keadaan apa? Bersesak-sesak. Allahumma salli ala Muhammad. Bersesak-sesak, tergesa-gesa. Semua nak cepat. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Itu keadaan dan gambaran yang Nabi SAW cerita macam mana perjalanan kita nak pi ke tempat mizan. Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan. Nama Ibnu Abu Ad-Dunya ni nama Abu Bakar Salih Al-Syamad Ad-Dunya. Salih Al-Syamad Abu Bakar Ad-Dunya. Salih Al-Syamad Salih Al-Syamad. Daripada Salman Al-Farisi, kita doakan kebaikan, kesihatan kepada anak Abang Azri yang dimasukkan ke ICU di hospital tadi ni. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang sebaiknya, dia angkat daripada segala musibah dan penyakit, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada ahli keluarga yang berhadapan dengan situasi ini dan dapat Allah memberikan kesembuhan dengan seberapa segera. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Mari kita tengok. Yang ni nak tengok pula saiz dia. Sallallahu alaihi wasallam. Saiz mizan tu besar mana? Tuan-tuan doa ni saya duk teringin nak apa ni, menyusun hadis-hadis dan dalil-dalil Al-Quran tentang susunan suasana mahsyar ni. Dan saya cuma yang ni mungkin jadi projek buku yang akan datang kan, susunan. Setuju? Daripada ni, daripada buku yang tebal ni, buku Syekh buku saya cuma Imam Ibn Kathir ni, tuan-tuan doa bagi ada kelapangan masa sikit, saya nak susun dia punya sequence je. Next. Daripada berlakunya kiamat tu sampai masuk syurga neraka tu, in between tu suasana di mahsyar tu apa yang akan berlaku. Jadi insya-Allah nanti kalau ada kelapangan kita akan buat mungkin next project, next buku saya akan datang insya-Allah. Baik, Ibnu ni nak tahu saiz pula, saiz berapa besar saiz Allahumma salli ala Muhammad apa ni, timbang mizan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan daripada Salman Al-Farisi berkata, timbangan diletakkan dan timbangan itu sendiri mempunyai dua piringan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila timbang diminta, timbang tu ada dua piring. Sallallahu alaihi Muhammad. Seandainya, nak tengok saiz dia, seandainya diletakkan pada salah satu piringnya itu langit dan bumi dan segala isi yang ada di dalam keduanya. Langit bumi ni, langit saja ada 7 lapis langit tu, yang berapa ratus tahun perjalanan setiap lapis langit tu, dan ada isi dia, isi bumi, isi langit, seluruhnya letak di atas satu piring daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa ni, piring mizan tu, salli ala Sayyidina Muhammad, nescaya masih ada ruang luas untuk bakinya. Allah Rabbi, tuan-tuan boleh bayang tak? Langit, bumi seluruhnya masih ada space lagi ni, masih ada baki lagi. Itulah piring timbangan mizan. Tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan semua boleh tengok nanti di yaumul qiyamah. Kita semua boleh tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita tengok aja, itulah waktu yang sangat menakutkan kita. Dan berkata malaikat kata apa? Wahai Tuhan kami, siapakah yang akan ditimbang dengan ini? Allah berkata, siapa sahaja yang aku kehendaki daripada kalangan makhluk. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami merasa tidak menyembahmu dengan penyembahan yang sepatutnya terhadapmu. Malaikat ni, Allahumma salli ala Muhammad, yang tak pernah buat dosa, yang sentiasa istiqamah melakukan ketaatan,
yang tak pernah engkar bila tengok piring mizan besar macam tu. Dia kata apa? Kami pun buat amal tak cukup mana ni ya Allah. Kita tak gimana tuan. Salat sama Allah. Allahu Rabbi. Lagi, Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan. Ini semua hadis-hadis, ada riwayat-riwayat berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mizan. Piring timbangan mizan. Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan daripada Ibrahim mengenai firman Allah Ta'ala, dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat, yang kita baca surah Al-Anbiya 47 tadi ni. Dia berkata, pada hari kiamat akan didatangkan amalan seorang lelaki dan diletakkan di atas piring timbangannya. Kemudian, ni tak ni. Ni saya rasa saya nak baca ni rasa macam beremam dalam rumah ni. Allah SWT. Pada hari kiamat akan didatangkan amalan seorang lelaki dan diletakkan di atas piring timbangannya. Kemudian didatangkan sesuatu yang menyerupai gumpalan awan yang banyak. Lalu diletakkan di atas piringan yang lain dan ia lebih berat. Tuan-tuan nak faham? Dia ada dua piringan. Waktu dibentangkan kita, waktu kita nak timbang amal kita, kita boleh nampak apa yang kita buat. Kita buat maksiat apa, sebiji-sebiji kita nampak. Mengumpat orang dan fitnah orang, kata tu ambil duit orang, kata tu buat apa, dia akan nampak satu nampak. Sama juga dengan kebaikan. Kebaikan pun tu akan nampak. Salih alaihi Muhammad. Tuan puasa ke, tuan bayar zakat ke, tuan solat ke apa. Semua nampak. Orang ni sehingga ke tahap tiba-tiba yang sebelah maksiat tu dah berat dah. Dalam keadaan ketakutan tu, tiba-tiba didatangkan kepada dia satu gumpalan awan. Yang ni tak tahu. Tak nampak bentuk dia, tak nampak kebaikan apa dia buat, tak tahu apa dia buat. Lalu diletakkan gumpalan awan tu, diletakkan di atas timbang sebelah kanan, dan tiba-tiba memberatkan timbangan kanannya, dan dia rasa terselamat waktu tu. Dia pun keheranan, ni apa? Yang lain semua tahu, yang maksiat tahu, yang baik tahu, tapi yang ni tak tahu. Dia main macam gumpalan awan je, letak atas tu. Lalu kata Allah, lalu dikatakan kepadanya, sallallahu alaihi Muhammad, tahukah kamu apa ni? Dia tak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah ilmu yang engkau pelajari dan engkau ajarkan kepada orang lain. Kemudian mereka mengamalkannya sesudah engkau. Allah Rabbi. Ni yang kita cari tuan-tuan. Ni dia panggil gumpalan awan penyelamat. Tuan-tuan belajar satu ilmu, tuan-tuan belajar apa, tuan-tuan sampaikan kepada orang. Orang buat amal, orang solat dengan kita ajak, orang bagi kita ajak orang sedekah, kita ajak orang main belajar ilmu, orang belajar, tu ajak orang tu buat amal tu tuan-tuan. Yang itulah yang akan masuk ke dalam gumpalan awan tuan-tuan tadi ni. Dia pula ajak orang lain pula, daripada kita tu dia ajak orang lain pula, Kita sampai tak tahu dah berapa lapis ni, berapa generasi tu. Tak tahu. Tapi inilah yang mudah-mudahan akan menjadi penyelamat kita nanti. Untunglah pada orang yang cerdik mencari pahala. Kadang-kadang kita tak tahu nak menyampai kan. Kita susun orang untuk menyampai. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bukan ustaz, kita nak mengajar tak reti. Kita panggil ustaz mengajar. Kita dapat pahala dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan. Alhamdulillah syakina. Mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dalam hidup. Cari jalan supaya kita boleh dapat gumpalan awan ni. Gunakan apa yang kita ada. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan pandai, tuan buat, guna, manfaatkan. Tuan-tuan ada duit, Allah bagi sikit rezeki lebih. Tuan-tuan manfaatkan rezeki yang Allah bagi kepada tuan-tuan tu, supaya ilmu tu berpanjangan dengan duit kita tu. Tuan-tuan ada sallallahu alaihi wasallam apa ni, kepakaran dalam apa-apa bidang sekalipun, manfaatkan semua supaya ilmu tu berpanjangan melalui kita. Mudah-mudahan dia main nanti dalam gumpalan penyelamat tu nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan. Ni saya teringat, saya pernah jumpa dengan Syekh Nuruddin sallallahu alaihi wasallam di apa ni, di satu program.
Dia kata kat saya, kita Jafri, kita duk pergi mengajar ni bukan sebab kita pandai, dia kata. Duk pergi ceramah mata ni bukan sebab saya pandai, dia sebut itu. Tapi saya nak masuk syurga. Dengan ilmu yang kita belajar ni, dengan amalan kita ni tak masuk syurga kot, dia kata. Amalan kita bukan banyak mana pun nak masuk syurga tak. Tapi kita duk ajak orang buat amal untuk masuk syurga. Mudah-mudahan dengan dia orang duk buat amal masuk syurga tu, Allah kesian kat kita, Allah bagi kita masuk syurga sama. Macam itulah dia kata. Saya dengar dia cakap tu, saya semangat. Saya pun semangat nak mengajar, semangat nak, bukan nak mengajar tuan, saya tak ada ilmu lah sungguh. Saya lihat semangat. Bahkan saya tak bagi orang panggil saya ustaz pun tak. Saya duk panggil ustaz lah, malu saya duk panggil ustaz. Sebab tu anak-anak murid saya kat sekolah, saya suruh dia panggil Abi. Panggil Abi pasal apa? Pasal masa memang tak layak sungguh nak mengajar. Tak ada ilmu tuan. Saya lihat semua sungguh ni bukan nak cerita tawaduk apa kata ustaz merendah diri. Bukan merendah diri. Sedar diri. Gitu. Saya lihat mana. Tapi lu semangat ni, semangat apa ni? Semangat nak mengajak orang buat baik, semangat mengajak orang buat baik. Mudah-mudahan dengan orang buat baik saya nak tumpang pahala. Yang tu je saya nak. Itu yang saya nak. Dan kita pun kena cari jalan macam tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendapat ulama dalam mentafsirkan mizan. Mari kita tengok. Al-Qurtubi mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Qurtubi mengutip beberapa pendapat ulama mengenai mizan. Bahawa timbangan mizan itu mempunyai dua piringan yang sangat besar. Sekiranya langit dan bumi diletakkan pada salah satu piringannya, dan saya masih luas, masih lebih luas untuk itu. Piringan kebaikan berupa cahaya dan piringan kejahatan berupa kegelapan. Jadi tuan akan tengok ni. Besar mana? Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Piring warna hitam, gelap, itu piring tempat letak dosa dan kemaksiatan. Piring cahaya, itu piring yang akan tempat diletakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni kebaikan-kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Mizan itu dipasang di depan arash. Syurga berada di sebelah kanannya. Dan pada sisi inilah terdapat piringan cahaya tadi. Sedangkan Jahannam berada di sisi kirinya. Dan di sinilah terletak piringan kegelapan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk terbayang macam mana piring ni. Duk sebut neraca. Duk ingat duk terbayang macam neraca bendera tu kot lah. Yang pilihan raya duk ada tu kan. Tak tahu lah tuan-tuan. Salli ala Muhammad tak tahu. Jangan duk fikir begitu lah. Allah duk gambar, Nabi duk gambar betapa besarnya, cahayanya duduk di sisi syurga, yang ni pula gelap hitam duduk di sisi neraka. Macam mana keadaan ni kita tengok nantilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi kita sambung lagi perihal ni, perbincangan lagi sikit lagi. Saya nak habiskan sikit lagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Next one ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin perbincangan kita yang akan datang ialah tentang hisab. Yang ni mizan kan? Mizan. Timbang. Salli ala Muhammad. Timbang. Salli ala Muhammad. Next, kita akan bincang tentang hisab. Macam mana penghisaban manusia. Macam mana Allah hisab manusia. Ada tak manusia yang tidak dihisab? Salli ala Muhammad. Nah, ada tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni, orang yang Allah hisab dia secara teliti, detail satu-satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ni kita akan bincang pada akan datang. Ni sikit lagi tentang mizan ni. Tidak semua orang ditimbang amalnya. Ada juga orang yang selamat. Mari kita tengok. Al-Qurtubi berkata, mizan memang pasti terjadi. Yang ni, ini iman. Sebab Allah sebut dalam Quran, wajib percaya. Jangan siapa ada yang kata apa, tak tahu kot, mungkin tak ada kot. Oh jangan. Dalil dia tadi surah apa? Taubah. Surah Anbiya ayat 47 kan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dia. Dalil tentang mizan. Sallallahu alaihi wasallam. Mizan wajib ada. Sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tuan-tuan,
dia tidak yang ada, dia tidak semestinya dia alami oleh semua orang. Maksudnya ada orang yang tak kena timbang ni. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhazu bin nawasi wal aqdam. Artinya, orang-orang yang berbuat dosa dapat dikenal daripada tanda-tandanya. Lalu dipegang daripada atas kepala, sallallahu alaihi Muhammad, dan kakinya diseret ke neraka. Surah Rahman ayat 41. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah SWT berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisap melalui pintu kanan. Tapi mereka sama seperti manusia lainnya dalam hal yang lain. Jadi subhanallah, ada orang-orang maksiat, orang-orang kafir, sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang berdosa, yang dia tak ditimbang dah, tapi diseret terus masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada dosa, ada pahala? Ada. Tapi Allah tak tengok dah. Allah seret terus masuk dalam neraka. Surah Rahman ayat 41. Dan ada pula orang beriman yang masuk syurga langsung, direct. Tak ada timbang, tak ada soal jawab. Terus masuk pintu sebelah kanan. Siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang akan masuk ke syurga tanpa hisab. Nabi SAW cerita 70,000. Banyak 70,000 tu. Banyak dah 70,000. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Sikit lah tuan-tuan. Lah ni pun umat Islam di dunia. Lah ni yang ada existing ni 8 bilion. 8 bilion. Salat sama Muhammad. Daripada dulu daripada umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, tak berapa trilion manusia di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Berapa nak masuk? 70,000. Mai seorang Arab Badui masuk salat semua, masuk seorang mai. Berapa Rasulullah orang masuk syurga dalam hisab? 70,000. Minta tambah Rasulullah. Tu dia selamba cakap, minta tambah Rasulullah. Salat alaihi Muhammad. Minta tambah. Rasulullah SAW doa salat alaihi Muhammad. Berkat Arab Badui tadi ni ditambahkan lagi 70,000. Salat alaihi Muhammad. Dia kata, batu para sahabat kata apa yang Allah bagi tahu kepada kamu Rasulullah? Oh, ada tambahan 70,000 lagi. Alhamdulillah. Mai soal dia kata, apa Rasulullah? Minta tambah lagi. Orang Arab Badui ni, dia tak ada adab jenis orang Arab Badui ni. Mai tuan-tuan Allah Muhammad SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tutup mulut dia. Tutup mulut dia. Jangan duk beradab, jangan duk biadab sangat depan Nabi SAW. Dia pegang tangan Sayyidina Umar ni. Dia Sayyidina Umar tu kan tinggi Sayyidina Umar tu besar dia. Dia ambil tangan Sayyidina Umar, dia angkat macam tu. Dia kata apa? Awak ni ambil daripada rumah mak bapak hang ke? Lebih kurang macam tu lah. Awak ni jenis ambil ni daripada rumah mak bapak hang ke? Macam tu. Maksud dia kata. Lalu berkat daripada tu tambah lagi 70,000. Bagus juga soalan tapi baru berapa? 70, 140, 210,000 kan? Allah Rabbi dan tapi tak mustahil doa lah, doa mana tahu kan Allah rahmat kasih sayang Allah bagi kita daripada kalangan hamba yang akan masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kata sallallahu alaihi wasallam, amal orang-orang yang beruntung mungkin sahaja tetap ditimbang, tetapi pasti lebih berat. Tujuannya agar kemuliaan mereka dapat disaksikan oleh seluruh makhluk dan agar kebahagiaan dan keselamatan mereka dapat sambutan yang baik. Dia kata, kalau cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang baik ni, orang soleh-soleh baik, dah baca tadi kitab amal pun elok dah, cantik semua belakang dah, baik sangat dah. Nak timbang apa lagi? Timbang. Salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa nak timbang juga kan? Allah memang confirm masuk syurga dah. Pasal apa nak timbang juga? Sebab apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nak supaya kemuliaan dia itu disaksikan oleh seluruh manusia. Tengok, mulia dia ni, hebatnya dia ni, seronoknya dia ni, untungnya dia ni. Dan keselamatan mereka itu akan mendapat sambutan yang baik. Adapun orang kafir juga akan ditimbang amal dia, walaupun dia tidak punya kebaikan yang berguna yang dapat mengimbangi sallallahu alaihi wasallam kekafirannya. Tujuannya agar dosa-dosa dan nasib yang celaka itu dapat disaksikan oleh semua orang.
Dan agar mereka tahu sebagaimana dinyatakan sebuah hadis bahawa Allah tidak mengurangi satu kebaikan pun daripada seseorang. Adapun orang kafir, maka amal baiknya sudah dibalas semasa di dunia, sehingga Allah tidak perlu lagi memberinya balasan di akhirat, kerana waktu itu dia sudah tidak punya apa lagi kebaikan yang patut mendapat balasan. Tuan-tuan, demikianlah tuan-tuan sedikit perkongsian kita pada malam ni tentang mizan. Itu pun rasa macam Allah dah meremang, bulu remang, rasa macam Allah, macam mana keadaan kita nanti lah. Next Salih ala Sayyidina Muhammad, kita akan bincang pula tentang Salih ala Sayyidina Muhammad, apa ni, hisab. Banyak tuan dekat masyarakat ni cerita hisab, cerita mizan, cerita sirat, cerita mahsyar, perhimpunan tu, cerita Salih ala Sayyidina Muhammad, apa ni, haud, apa ni, telaga Nabi SAW. Banyak bahagian Salih ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu kalau ada penajar, tak ada apa, ada apa ni, penganjur ataupun tentak lagi lah. Ada ke? Tak ada lagi, tak ada. Kalau tak ada, tengoklah macam mana slot ni kita boleh buat. InsyaAllah. Tuan-tuan, lain sekali kita ucap terima kasih kepada Kak Nazatul Naina dan Abang Bakar, Pak Long Bikers, sekeluarga yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Kita beramai-ramai pada malam ini mendoakan kesejahteraan, kesihatan kepada Kak Nazar dan keluarga, dijauhkan daripada sebarang musibah, bala bencana, penyakit, ujian, fitnah dan sebagainya yang tak mampu untuk ditanggung. Dan kita doakan supaya Allah SWT, Allah menjadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa mereka dan menggolongkan mereka daripada golongan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan juga mudah-mudahan termasuk daripada kelompok orang yang akan masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Terima kasih Kak Nazar dan keluarga. Terima kasih juga kepada semua yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengikuti kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.